murid-murid. Dah bersedia untuk PDPR pada pagi ini? Jom. Pada hari ini, kita akan belajar tentang perubahan keadaan jirim. Kita masih lagi dalam tajuk Sains Tahun 5. Diharap murid-murid bersedia. Standard pembelajaran pertama, memerihalkan air boleh berubah keadaan melalui proses pembekuan, peleburan, pendedihan, penyejatan dan kondensasi dengan menjalankan aktiviti. Kedua, menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Ketiga, menyatakan sumber air semula jadi seperti sungai, tasik, telaga dan mata air. Dan keempat, menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kebersihan sumber air. Perubahan keadaan jirim. Air boleh berubah daripada satu keadaan jirim kepada keadaan jirim yang lain. Kita dah belajar minggu lepas, dia boleh berubah kepada pepejal, cecair dan gas. Air dan jirim boleh berubah keadaan melalui proses pembekuan, peleburan, pendedihan, penyejatan dan kondensasi. Berikut menunjukkan ringkasan perubahan keadaan bahan bagi setiap proses. Lihat pada jadual berikut. Proses yang pertama, peleburan. Perubahan keadaan pepejal kepada cecair. Apabila bahan dipanaskan, bahan tersebut menerima haba. Proses yang kedua, penyejatan. Perubahan cecair kepada gas. Apabila bahan dipanaskan, bahan tersebut menerima haba. Proses ketiga, pendedihan. Juga perubahan cecair kepada gas. Apabila dipanaskan, bahan tersebut menerima haba. Seterusnya, keempat, proses pembekuan. Cecair kepada pepejal. Perubahan yang berlaku apabila ia disejukkan, dia akan kehilangan haba. Dan kelima, kondensasi. Perubahan gas kepada cecair. Disejukkan apabila kehilangan haba. Proses peleburan. Ini adalah contoh. Murid-murid boleh lihat aiskrim tadi mencair. Jadi perubahan yang berlaku pepejal kepada cecair. Seterusnya pembekuan. Cecair berubah kepada pepejal. Ini ais batu kita masukkan ke dalam air, dimasukkan dalam bekas, dibekukan. Berlakulah proses pembekuan. Penyejatan. Cecair kepada gas. Contoh mudah, bila kita sidai pakaian yang basah, nanti petang ataupun tengah hari kita nak ambil, pakaian tadi dah kering. Air tu pergi ke mana? Air tadi telah bertukar menjadi gas. Pendedihan. Proses yang berlaku cecair kepada gas. Cecair yang kita didihkan, kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Kondensasi, iaitu gas berubah kepada keadaan cecair. Lihat pada contoh yang diberi, gambar tersebut. Nampak kelihatan macam berpeluh. Ini maksudnya gas tadi berubah kepada cecair. Di luar gelas tadi kelihatan air, titisan air. Ini adalah kerana gas berubah kepada keadaan cecair. Baik, kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi sangat penting untuk membekalkan sumber air bersih yang berterusan kepada semua hidupan. Memastikan bekalan air di bumi sentiasa mencukupi, menyejukkan permukaan bumi. Kitaran air semula jadi yang terjejas akan menyukarkan kehidupan dan akan menyebabkan bencana kematian dan kemusnahan. Lihat pada gambar kitaran air semula jadi berikut. Air dari bawah tanah. Air laut disejat naik ke
ke udara. Okey, bertukar menjadi gas dan membentuk awan. Apabila awan tadi berat, okey, berlakulah proses hujan. Okey, kondensasi tadi dan berlakulah hujan. Dan hujan tadi turun ke bumi dan akan mengalir semula ke tanah dan seterusnya ke kawasan seperti laut, sungai dan sebagainya. Dan kitaran ni sentiasa berlaku. Okey, itu sebab dipanggil kitaran air semula jadi. Sumber air semula jadi: sungai, tasik, telaga, mata air dan juga lautan. Kepentingan kebersihan sumber air. Kenapa air ni sangat penting? Okey, air sangat penting kepada semua hidupan di bumi untuk mengekalkan suhu bumi supaya tidak meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, memelihara hidupan akuatik. Apa dia hidupan akuatik? Hidupan akuatik ni hidupan air lah. Okay, membekalkan sumber air bersih dan tidak tercemar. Seterusnya, untuk minum, membasuh dan mandi. Diperlukan untuk menjalankan pelbagai proses hidup. Dan seterusnya sebagai bahan mentah dalam industri makanan. Langkah-langkah untuk memastikan sumber air sentiasa bersih. Yang pertama, elakkan membuang sampah dan bahan toksik ke dalam sungai. Kedua, bina kilang jauh dari laut, sungai dan tasik. Okay. Rawat kumbahan dari rumah, kilang dan kawasan pertanian sebelum melepaskannya ke dalam sungai atau laut. Dan ketiga, kawal penggunaan baja dan racun perosak di kawasan pertanian. Baik, diharap murid-murid dapat faham apa yang disampaikan sebentar tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi dalam PDPR Sains yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.